Apakah yang dimaksudkan dengan defisit sosial? Defisit sosial ialah pengurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan oleh jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Malaysia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dibentuk berasaskan integrasi dan bukannya asimilasi seperti di Indonesia dan Thailand, sekaligus menyebabkan perpaduan masih tidak kukuh dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seong dalam Akhbar Berita Harian berkata, perpaduan negara masih pada tahap sosial di mana terdapat defisit kepercayaan antara kaum, wujud pergaulan tetapi tiada interaksi seperti di majlis-majlis formal. Secara ringkasnya, tahap perkenalan antara dua pihak ialah pada permukaan sahaja. Persoalannya, mengapakah defisit sosial berlaku di negara kita? Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada isu defisit sosial di negara ini? Faktor media massa merupakan penyebab utama berlakunya defisit sosial yang menggugat perpaduan negara dan masyarakat. Hal ini kerana maklumat tersebar dengan cepat di media sosial. Oleh itu, majoriti masyarakat mempercayai bahawa media massa merupakan ancaman baharu kepada perpaduan kaum di Malaysia. Misalnya, penyebaran konteks atau maklumat palsu berkaitan dengan agama boleh menjejaskan keharmonian rakyat yang berbilang kaum. Selain itu, media massa juga menyebarkan kabar angin mengenai pemimpin-pemimpin negara dan juga berkongsi isu-isu sensitif mengenai pemimpin di laman sosial. Kesinambungan ini dapat mengungkitkan perselisihan faham antara rakyat dengan pemimpin dan juga ahli-ahli politik. Hal ini memberi impak yang besar kepada negara, iaitu mencemarkan imej sesuatu kaum, memburukkan imej rakyat Malaysia dan juga pemimpin negara. Seterusnya, politik juga merupakan faktor berlakunya defisit sosial di Malaysia pada hari ini. Hal ini kerana wujudnya ahli politik yang mementingkan diri sendiri. Kebiasaannya, ahli politik yang tak bermoral akan menjatuhkan orang lain demi kebaikan diri sendiri. Tidak kira dengan apa jua cara sekalipun, mereka akan menaikkan isu yang menyebabkan orang hilang kepercayaan pada ahli politik masing-masing. Apabila mereka sudah menjadi berpuak-puak, perpaduan turut tergugat. Selain itu ialah menjatuhkan kaum lain demi menunjukkan kehebatan kaum sendiri. Sebagaimana yang kita telah ketahui, ahli politik juga terdiri daripada berbilang kaum dan bangsa. Sudah tentu mereka lebih cenderung kepada kaum sendiri. Namun hal ini adalah sangat tidak patut apabila menjadi rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia perlulah hidup bersatu padu walaupun berbeza kaum dan bangsa. Akhir sekali, mereka memainkan sentimen perkauman bagi mendapatkan sokongan, sama ada di pilihan raya atau sebagainya. Perkara-perkara sensitif seperti ini akan diakhiri dengan perbalahan dan permusuhan. Antara kesan defisit sosial yang akan berlaku ialah akan lahirnya sifat pentingkan diri dalam diri kerana terlalu mengamalkan defisit sosial dalam kehidupan. Selain itu, defisit sosial sangat memberi pengaruh kepada kehidupan persekitaran, terutama di negara kita Malaysia. Hal ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Contohnya, mudah berlaku kesalahfahaman yang akan memberi impak yang sangat kritikal. Defisit sosial bukan sahaja menjadikan seseorang kedekut, tetapi mereka juga akan tertarik untuk menjadi penipu. Hal ini menyebabkan sifat ketidakjujuran timbul dalam masyarakat yang akan menyebabkan kepercayaan antara kaum menjadi semakin rendah. Kodohan antara kaum akan berlaku yang dikenali sebagai rusuhan kaum. Ketika berlakunya perpecahan, maka ramai campur tangan kuasa lain yang akan cuba memperosakkan lagi keadaan. Hal ini menyebabkan lahirnya kebencian terhadap kerajaan yang mempunyai sifat tidak bertanggungjawab. Kehidupan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita yang selama ini hidup dalam kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan akan terganggu. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah defisit sosial. Antaranya dari segi politik, ahli parlimen hendaklah menghormati agama dan bangsa lain dalam memberi sebarang cadangan. Hal ini kerana cadangan yang diberikan mungkin menyebabkan mana-mana pihak terasa dengan cadangan yang diberikan. Selain itu, ahli kabinet juga mestilah menjaga kehormatan atau martabat agama dan bangsa lain. Jika perkara tersebut tidak diberi perhatian, maka akan berlakunya perbalahan dan menyebabkan hilangnya perpaduan negara. Oleh itu, ahli kabinet mestilah adil dalam membuat sebarang keputusan dalam menyelesaikan masalah negara. Dengan itu,
perpaduan negara dapat dicapai dengan sempurna. Seterusnya, dari segi media sosial, kita mestilah menjalinkan hubungan yang baik sesama rakyat walaupun terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Oleh itu, kita mestilah menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan seperti menyebarkan fitnah atau berita yang tidak sah yang menyebabkan berlakunya perbalahan antara kaum atau agama. Kita juga perlu berkongsi perkara yang boleh menyatu padukan lagi perpaduan sesama rakyat. Apabila rakyat semakin rapat dan mempunyai kefahaman yang baik antara satu bersama lain, negara menjadi lebih aman dan lebih tenang tanpa berlakunya perbalahan yang melibatkan agama atau bangsa. Sebagai seorang pelajar dalam bidang radiografi yang akan menjadi ahli radiografi pada satu hari nanti, kami akan melayan semua pesakit yang perlu perkhidmatan kami dengan baik dan sama rata kepada sebuah bangsa, kaum, agama dan lapisan masyarakat agar mereka dapat perkhidmatan yang sewajarnya dari kami sekaligus mengelakkan defisit sosial daripada terus berlaku. Rumusan kepada tajuk perbincangan kami iaitu defisit sosial yang boleh menggugat perpaduan negara dan masyarakat. Natijahnya, dasar perpaduan negara menggariskan teras perpaduan yang perlu difahami dan diamalkan. Menurut dasar ini, semua pihak perlu memberikan kerjasama bagi memastikan strategi yang disusun dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk mencapai matlamatnya iaitu untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan, perpaduan ialah agenda utama agar kelangsungan pembangunan negara terjamin. Perpaduan bukan sesuatu yang statik dan boleh dicapai secara mutlak, tetapi perlu dipupuk, dipelihara dan diperkukuh secara berterusan. Perpaduan memerlukan komitmen penuh oleh semua pihak iaitu agensi kerajaan, swasta, masyarakat sivil dan rakyat keseluruhannya. Penekanan dan pendekatan yang diambil dalam pelaksanaan dasar ini selaras dengan dasar dan aspirasi kerajaan bagi membina sebuah negara yang maju, aman, makmur, berintegriti dan bersatu padu serta diiktiraf di peringkat global.